Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragil. Di sini saya akan menjelaskan kunci pencarian data efisien. Selanjutnya, mengapa struktur pohon penting? Agenda dan referensi. Efisiensi pencari data pohon memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dengan kompleksitas waktu optimal jauh lebih cepat dibandingkan struktur linear. Aplikasi luas digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari database, algoritma pencarian, kompresi data, hingga grafikasi komputer. Organisasi hierarkis merepresentasikan hubungan hierarkis antar data seperti sistem file, struktur organisasi, atau pohon keputusan. Dasar bagi algoritma kompleks. Memahami struktur pohon adalah fundamental untuk menguasai algoritma lebih canggih dan struktur data lanjutan. Selanjutnya ialah konsep dasar struktur pohon. Struktur pohon adalah kumpulan node yang terhubung secara hierarkis. Setiap pohon memiliki komponen-komponen kunci yang mendefinisikan strukturnya. Satu ialah node. Node ialah elemen dasar dalam pohon yang menyimpan data. Yang kedua ialah edges dalam kurung sisi. Apa yang dinamakan edges ialah tautan yang menghubungkan antar node, menunjukkan hubungan orang tua atau anak. Yang ketiga ialah root atau akar. Node teratas dalam pohon tidak memiliki orang tua. Yang keempat ialah leaves atau daun. Yang dinamakan leaves ialah node paling bawah dalam pohon, tidak memiliki anak. Yang kelima ialah parent seed relationship, ialah node di atas. Node di atas adalah parent atau node di bawah adalah child. Yang keenam ialah sibling atau node yang memiliki peran parent yang sama. Selanjutnya ialah jenis-jenis struktur pohon populer. Nomor satu ialah binary tree atau pohon biner. Setiap pohon biner ialah setiap node memiliki paling banyak dua anak atau kiri dan kanan. Ini adalah dasar untuk banyak varian pohon lainnya. Kedua ialah ALV tree. ALV tree ialah BST yang secara otomatis menyeimbangkan diri sendiri setelah setiap operasi penyisipan atau penghapusan, menjaga tinggi pohon minimal untuk efisiensi pencarian optimal. Yang ketiga ialah pohon binary stretch tree dalam kurung BST. Pohon biner khusus di mana nilai anak kiri atau nilai kiri selalu lebih kecil dari parent, dan nilai anak kanan selalu lebih besar, memungkinkan pencarian cepat. Yang keempat ialah B-tree. B-tree ialah pohon yang memungkinkan node memiliki lebih dari dua anak dan sangat cocok untuk sistem database karena meminimalkan akses disk. Selanjutnya ialah prinsip pencarian data dalam pohon. Pencarian data dalam struktur pohon, terutama binary scarcity tree atau BST, mengikuti logika asosiatif yang efisien. Satu ialah memulai dari robot. Dua ialah bandingkan nilai. Yang ketiga adalah bergerak ke kiri atau kanan. Yang keempat ialah ulangi hingga ditemukan. Selanjutnya ialah studi kasus 1. Penerapan pohon biner dalam sistem pencarian. Bayangkan sebuah sistem kamu digital yang sangat besar untuk mencari kata dengan cepat dari jutaan entry. Jika dapat menggunakan binary stretch tree, langkah-langkahnya ialah setiap kata dalam kamus disimpan sebagai node dalam BST. Yang kedua ialah ketika pengguna mengetik kata, algoritma pencarian akan membandingkan kata tersebut dengan node saat ini.
Jika kata yang dicari secara alfabetis lebih kecil, pencarian berlanjut ke cabang kiri. Jika lebih besar, ke cabang kanan. Yang keempat ialah proses ini meminimalkan jumlah perbandingan yang diperlukan, memastikan hasil yang sangat cepat bahkan untuk kamus yang masif. Selanjutnya ialah studi kasus 2, battery pada indeks database. Battery adalah jenis pohon yang dioptimalkan untuk penyimpanan data sekunder seperti disk. Ini adalah tulang punggung dari banyak sistem indeks database rasional. Seperti contoh di gambar tersebut ialah setiap node battery dapat menyimpan banyak kunci dan pointer ke anak. Yang kedua ialah ini meminimalkan jumlah disk I atau O dalam pembayaran dari disk yang merupakan operasi paling lambat dalam database. Yang ketiga ialah ketika Anda melakukan query database, dalam kurung misalnya silence from users where id 123, database menggunakan indeks battery untuk menemukan rekod dengan cepat. Yang keempat ialah battery memastikan bahwa bahkan dengan jutaan record pencarian data hanya memerlukan beberapa kali akses disk. Selanjutnya ialah analisis efisiensi dan kompleksiti pencarian pohon. Efisiensi pencarian dalam struktur pohon diukur menggunakan notasi Big O. Ialah 1 O dalam kurung log n, yang kedua ialah ON. Maksudnya ialah pohon seimbang dan pohon tidak seimbang. Untuk pohon yang seimbang ialah seperti BSD yang seimbang, APL atau battery. Yang tidak seimbang ialah pada kasus tersebut ialah pohon terdegradasi menjadi daftar tertaut. Untuk logaritma adalah alasan utama mengapa pohon sangat efisien. Setiap perbandingan secara efektif mengurangi ruang pencarian menjadi setengahnya. Selanjutnya ialah tantangan dan strategi optimalisasi. Tantangan utama dalam memiliki struktur pohon adalah menjaga keseimbangan pohon untuk mempertahankan efisiensi pencarian dalam kurung log n. Ialah ada cara tantangannya ada 4, ialah masalah ketidakseimbangan, 2 refleksi, 3 pohon penyimbang otomatis, 4 memilih pohon yang tepat. Untuk selanjutnya ialah kesimpulan dan langkah selanjutnya. Kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah struktur pohon adalah elemen fundamental dalam ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak, memberikan solusi yang elegan dan efisien untuk masalah pencarian dan organisasi data. Ialah revolusi di era data besar, di era big data, di mana volume, kecepatan dan variasi data sangat besar. Efisiensi pencari yang ditawarkan oleh struktur pohon menjadi lebih krusial dari sebelum, dari database terdistribusi hingga sistem rekomendasi pohon tersebut menjadi pilar utama. Demikian dari penjelasan saya dari sini. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.